Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد. الحمد لله, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada bacaan pelik dan ganjil dalam salat namun sahih. Dan insya-Allah malam ni perbahasan kita yang terakhir untuk buku ni, kita tamatkan buku ni. Sambungan kita ialah pada muka surat 160. Masih lagi dalam bahagian nota hikmah di bawah tajuk putuskan kitaran berantai tidak paksa didik salat. Daripada awal tajuk ni, penulis dia letakkan pada kita tentang beberapa situasi, iaitu situasi ada satu orang kerja, dia salat tempat kerja dia, dia curi-curi waktu nak salat tempat kerja dia. Perbuatan dia mencuri waktu untuk salat dan salat telah dilihat pelik dan telah dilihat sebagai orang yang berlagak alim. Itu senario yang berlaku pada waktu itu, dan sekarang ni pun masih ada. Orang yang bersalat ni dilihat sebagai orang yang rigid, konservatif, terkebelakang. Itu ialah pandangan sebahagian orang. Kerana apa? Kerana tiada didikan dan paksaan daripada usia awal. Pada muka surat 160 tu dia sebut perenggan yang kedua, orang yang tidak dipaksa didik menunaikan salat akan menjadi orang dewasa yang tidak pula memaksa didik anak mereka. Maknanya generasi ini akan terus silih berganti. Lalu kitaran tidak paksa didik ini akan terus berhubung dan berantai merentas generasi. Ya, memang keadaan ataupun situasi ini memang wujud pun sekarang. Selepas melihat kecacatan kitaran paksa didik ini, barulah saya faham mengapa Nabi Ibrahim AS berdoa agar ibadat salat mendasar masuk ke dalam jiwa keturunannya, berdasarkan apa yang disebut dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebut doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyyati Rabbana taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankan doa permohonanku. Doa ni kita kena ambil sebiji dan kita jadikan sebagai doa kita. Lepas asar hari Jumaat ada waktu terluang, kita berdoa. Sebelum beri salam, selepas baca tahiyat, kita berdoa. Antara doanya doa ni, mana-mana sajalah kita nak berdoa. Kita harap supaya Allah Ta'ala jadikan diri kita dan zuriat kita ni daripada kalangan orang-orang yang mengagungkan salat. Muqimas salah tu bukan setakat mendirikan, mengagungkan, mengutamakan, menjadikan salat agenda yang paling atas dalam hidup dia berbanding semua benda yang dia nak buat dalam hidup dia. Itu waktu kita berdoa tu kita harap macam tu, supaya generasi kita ni yang akan datang ni ialah generasi yang adanya
sikap perangai ta'zimus salah, membesarkan salat, mengagungkan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu benar salat yang konsisten sukar dilaksanakan jika tidak dilatih semenjak muda merah, maknanya semenjak daripada usia awal. Ini sebabnya baginda menyuruh agar salat diisi padu ke dalam jiwa anak-anak seawal 7 tahun. Nanti kita akan tengok hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud tentang Nabi ni, dia suruh ajar anak untuk salat ni daripada usia belum baligh lagi. 7 tahun ni belum baligh lagi, tapi dia dah mumayyiz lah, dah tahu mana baik mana buruk. Selepas usia si anak mencecah 10 tahun, lanjutan didikan salat itu perlu disulam dengan didik pukul. Dalam kurungan dia letak tanpa dera, iaitu didikan yang bersifat lembut, berhikmah untuk mendidik agar tiang salat benar-benar bertapak kemas dalam jiwa si anak. Tapi sebenarnya lah, antara cara didikan yang paling membekas dalam jiwa anak-anak ialah dia melihat ibu bapanya bersalat. Itu yang paling kuat dan mujarab. Dia melihat ayahnya bergegas nak pergi salat setiap kali masuk waktu salat. Yang ni kita tak perlu paksa lebih-lebih. Allah Ta'ala mudahkan urusan. Tuan-tuan percaya dan yakinlah, kita sebagai Muslim, mukmin, Tuhan minta pada kita untuk kita jaga. Ini tiang agama. Segala kekusutan, masalah dalam hidup mesti akan bermula daripada pengurusan salat kita. Macam-macam mana pun tak dapat dinafikan. Banyak kali saya sebut sini, kuliah tempat lain pun saya sebut, masalah masyarakat, masalah global orang Islam hari ini, ianya berpunca daripada pengurusan salat. Apa-apa saja, daripada struktur yang paling kecil iaitu keluarga, sampailah struktur yang paling besar, kenegaraan. Biasanya masalah itu bermula daripada Muslim yang tidak bersalat. Itu punca dia. Kalau dia dah salat, dia bukan orang yang menyempurnakan salat. Sebab salat yang sempurna ini ialah salat yang ditunaikan dengan berwudu, bersih pada hadas, tahu macam mana cara nak berwudu. Yang kedua, salat tu ditunaikan pada awal waktu. Sebab tu ada hadis sahabat tanya Nabi, apakah benda yang paling baik dalam Islam ni? Nabi jawab, as-salatu fi waqtiha. Salat pada waktunya, bukan salat daripada waktu yang lain, ataupun salat pada waktu yang dah lama masuk, bukan. Sebelum ni pun kuliah 2-3 hari sebenarnya saya sebut tentang benda ni. Orang Islam diajar, dididik untuk kenal dan tahu waktu salat dia. Sebagai Muslim, dia kena tahu waktu salat dia berapa. Macam-macam alat kita boleh guna untuk membantu kita tahu waktu salat. Sekarang orang ada telefon, setiap seorang ada satu telefon. Kadang-kadang orang ada 2. Tak cukup dengan telefon, ada jam tangan yang memang dah letak waktu salat. Jam tangan yang tak mahal pun, tak perlu sampai ribu-ribu. Bahkan setengah-setengah jam tangan ni boleh auto detect. Kita masuk kawasan lain, dia detect waktu salat kawasan tu, dia berubah. Dia boleh bagi pada kita alarm bila masuk waktu salat. Siap dia dah bagi tahu sejam sebelum, 40 minit sebelum. Maknanya dia bagi kita good preparation, peringatan untuk buat good preparation. Jadi seorang Muslim, dia kena tahu benda tu. Tuan-tuan kena tahu, kebanyakan orang-orang yang mu'allaf di Eropah ni, mereka masuk Islam, kebanyakan kes dia orang masuk Islam hanya kerana melihat orang Islam salat saja. Bukan kerana tengok orang Islam tu pandai bercakap, bagi mic dia bercakap lancar, tak nampak gugup ke, bukan. Itu sampingan. Banyak kes hanya dia orang rasa kagum orang Islam masuk waktu, dia macam ada satu benda yang tarik dia orang untuk pergi ke situ. Inilah dakwah yang dilakukan oleh orang-orang di tempat lain, khususnya minoriti Muslim. Saya ada tengok satu video di Eropah, tak pastilah Eropah ni di UK ke US ke, tapi kita kata negara Mak Saleh lah. Situ ada komuniti Muslim yang dia orang tak ada masjid secara tetap. Masjid dia orang terpaksa sewa.
nak sembahyang Jumaat dia orang kena sewa. Komuniti yang menggerakkan situ ialah komuniti daripada orang-orang Islam yang berasal pada Pakistan dan India, yang dia orang kerja sana. Jadi dia orang ni kumpul duit untuk sewa satu masjid. Kita tahu mazhab Abu Hanifah ataupun mazhab Hanafi, mereka ada khilaf di kalangan pandangan Hanafiyah ni. Orang lelaki ni status salat dia yang sah macam mana? Pandangan yang kuat dalam mazhab Hanafi, orang lelaki dia kena salat di masjid baru sah salatnya. Sama dengan Hambali. Syafi'i dan Maliki dia ringan sikit dalam bab ni. Tu pun sebahagian Malikiyah ada yang berpegang macam sama macam Abu Hanifah. Maknanya kalau dia solat sendirian di rumah tidak sah bagi dia. Jadi kerana pandangan fiqh dia macam tu, dia telah create satu sikap nak kena ada tempat salat yang proper, nak kena ada masjid. Sebab kalau Hambali dia lagi berat. Hambali dia nak orang lelaki itu salat di masjid yang didirikan salat Jumaat, bukan surau. Yang tu lagi berat lah. Sebab tu tuan-tuan tengok setengah-setengah tempat di Arab Saudi ni dia agak tegas dalam bab ni. Ada polis yang akan datang kerah orang dekat-dekat waktu salat ni, suruh salat. Dululah ni pemandangan 10 tahun ataupun 5-6 tahun lepas. Sekarang ni dia dah longgar banyak. Okay, dulu lain. Kita tengok ada ketegasan. Sebab memang di sisi Hambali dia macam tu. Dia kena lelaki salatnya sah didirikan di masjid jami', bukan ghairu jami'. Masjid yang didirikan salat Jumaat. Kalau ghairu jami' ni surau apa semua ni. Maksudnya ada pandangan ulama mazhab ni macam tu. Cuma saya nak sebutnya ialah inilah pengamalan ulama-ulama dulu pun. Sulaiman bin Mihran Al-A'mash. Al-A'mash ni ialah tok guru pada Imam Bukhari, salah seorang pada guru Imam Bukhari. Anak-anak murid dia kata, antaranya Ibrahim An-Nakhai, kalau saya tak silap lah, ataupun Ibrahim An-Nakhai itu atas lagi pada dia, tapi anak-anak murid dia yang lain ada sebut, bahkan Imam Az-Zahabi pun ada sebut. Dia kata Al-A'mash, A'mash ni dia rabun di akhir hayat dia rabun. Dia orang kata apa, dia ada masalah penglihatan yang agak teruk. Imam Az-Zahabi sebut dalam Syiar A'lam An-Nubala, Al-A'mash 70 tahun salat dengan takbiratul ula. 70 tahun salat dengan takbiratul ihram yang pertama. 70 tahun. Ada sebahagian ulama antaranya Imam Asy-Sya'bi dan lain-lain menyebutkan tentang mereka-mereka ni, para salafus salih, sangat-sangat mengagungkan salat ni. Ada satu orang tokoh, saya tak ingat, dia kata dalam hidup dia boleh kira bermula daripada dia balik sampailah dekat-dekat dengan dia nak mati, 2 kali je dia tinggal salat secara berjemaah, iaitu pada hari kewafatan ibu dia dan pada hari yang dia ada bermusafir jauh. Itu pun waktu dia salat balik, dia rasa dia macam tak salat. Tak boleh bayang ni ikatan hati yang ada. Sebab tu saya selalu sebut benda ni, Allah Ta'ala takdirkan mereka-mereka ni, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampailah kepada para salafus salih, mereka mengurus dunia dengan baik kerana salat itu. Tuan-tuan nak tengok orang Islam kembali dalam keadaan elok, salatlah benda yang dia kena baiki dulu. Tuan-tuan tengok, okey? Negara yang paling luas tanahnya di dunia sekarang, Rusia. Orang kata Rusia paling luas, tanah paling luas. Tapi tanah kepemilikan Rusia tu masih lagi belum sehebat ataupun seluas tanah yang dipegang oleh sahabat-sahabat sebagai gubernur-gubernur dulu. Ada sahabat jadi gubernur Syam, Khurasan. Tanah-tanah ni lagi luas berbanding negara-negara yang ada sekarang. Mereka ni pemimpin, tapi mereka jaga salat ni. Sebab kita kena tahu, manusia dia tak akan mampu urus hidup dia. Dia kena minta tolong dan mengadu pada Tuhan. Dia beridea lah dengan idea hebat tara mana pun, tapi kalau dia bolos pada salat ni, idea dia hanya tinggal idea semata-mata. Dia tak akan boleh buat. Sebab dia kena minta tolong pada Tuhan. Cara nak minta tolong pada Tuhan ialah dia menjaga hak Tuhan. Sebab tu tuan-tuan tengok, Nabi
dia pesan pada Abdullah bin Abbas, simple. Ihfazillah yahfazka. Kamu jaga hak Allah, Allah Ta'ala jaga hak kamu. Sebahagian daripada hak Allah itu ialah salat. Sebahagian daripada hak Allah itu ialah salat. Tuan-tuan try lah dalam hidup selama sebulan, jaga salat di awal waktu, berada di masjid awal. Tuan-tuan akan perasan perubahan hidup yang luar biasa akan berlaku. Dia tak menjadikan kita duit banyak, tapi kita akan nampak urusan kehidupan tu dia berubah. Sebab kita kena tahu, kita sedang deal dengan Tuhan yang merupakan raja bagi sekalian raja-raja, pemilik, pencipta kepada sekalian makhluk dia. Bila mana kita buat hubungan yang baik dengan Tuhan, maka kita akan dapat melihat bagaimana Tuhan memudahkan urusan dia. Sebab tu Nabi, di akhir hayat Nabi ni, apa ucapan Nabi waktu hayat Nabi ni last sekali? Ada orang kata last Nabi ni ummati ummati. Yang tu tak betul. Kata-kata last Nabi sebelum Nabi wafat ialah as-salah wa ma malakat aymanukum. Salat dan tanggungjawab amanah yang diletakkan pada kamu, kamu jaga yang tu. Umar Al-Khattab waktu salat subuh ditusuk oleh Majusi, ditikam Majusi sampai 9 tikaman yang luar biasa. Sebab dalam riwayat sebut Majusi yang tikam Umar Al-Khattab tu, dia tikam daripada belakang tembus ke depan. Sebahagian riwayat sebut usus tu terkeluar. Okay. Bila mana orang papah Umar, satu orang pakar perubatan ni nak tengok luka Umar ni teruk tak teruk. Waktu tu Umar dia sedar tak sedar. Diberi satu bekas susu untuk Umar minum. Doktor lah kita kira nak tengok luka terang mana. Sebab zaman tu kecemasan ni dia bukan macam zaman sekarang. Bukan boleh ada hospital apa semua. Jadi waktu Umar minum, dia minum tu susu tu keluar dekat tempat luka dia. Maknanya luka dia memang serius. Akhirnya luka yang serius tu menyebabkan dia pengsan. Waktu dia pengsan, orang-orang pun kalut nak suruh Umar ni bangkit, nak suruh Umar ni bangun balik lah. Macam mana? Sebab dia ni tubuh besar. Umar ni dia sama besar dengan Hamzah. Waktu dia menunggang kuda, kalau dia menunggang kuda, kaki dia mencecah tanah. Tuan-tuan boleh bayang orang yang besar mana. Biasa kita naik kuda, kaki kita duduk dekat perut kuda. Ni dia mencecah tanah, dia sampai kaki dia. Okay. Ali bin Abi Talib kata ada satu cara je yang boleh menyebabkan Umar bangkit balik. Biar aku buat. Ali pergi dekat telinga Umar yang pengsan. Dia kata, as-salah ya Amirul Mukminin. Salat wahai Amirul Mukminin. Tak salat, kita tak habis lagi salat subuh ni. Bangkit dia pada pengsan. Dia kata, ya, kita tak habis lagi salat sambung balik, lepas tu dia rembah balik. Sebahagian riwayat sebut. Cuma nak katanya, dia dah jadi darah daging. Dalam diri para sahabat, dalam kehidupan para salafus salih ni, salat agenda utama, sangat utama. Dan mereka ni sangat memberi perhatian yang paling atas, prioriti apa-apa pun. Sebab tu kita tengok dalam riwayat Nabi, bila mana Aisyah kata orang kumandangkan azan, tengah duk sembang rancak dengan aku ni, orang azan, muka Nabi berubah macam tak kenal aku. Dia tinggalkan aku macam tak pernah kenal aku dan tak pernah wujud aku situ. Nak kata apa? Nak kata dia punya action, dia punya kelakuan dengan salat tu luar biasa. Jadi cara dia nak ubah keadaan orang Islam yang makin merosot ialah masukkan balik jiwa mementingkan salat. Salah satunya usaha daripada penulis buku ni lah. Dia bawa bacaan-bacaan yang mungkin kita akan rasa lebih seronok solat bila mana kita tahu bacaan ini ada hubung kait dengan doa-doa ataupun benda-benda penting dalam hidup kita. Okay. Muka surat 161. Dia datangkan hadis Nabi. Nabi kata, muru auladakum bis salah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji. Nabi kata, suruhlah anak-anakmu salat
apabila usia mereka mencecah 70 tahun. Maaf, usia mereka mencecah 7 tahun. 70 tahun nak ajar buat apa dah? Okey, silap. Apabila usia mereka mencecah 7 tahun, agar ia biasa melakukannya setelah dewasa. Daripada 7 tahun tu bawa. Tapi saya tengoklah antara cara yang paling berkesan ialah sebelum dia masuk usia 7 tahun tu, dekatkan dia dengan masjid dulu, supaya dia nampak macam mana orang semayang ni. Dia tahu, dia reti. Maknanya ini peranan daripada ibu bapa lah. Dalam masa yang sama, antara sisi-sisi lain untuk anak yang sentiasa datang masjid ni, apa akan jadi pada diri dia? Dia akan tak, orang kata apa, tertutup dalam pergaulan dia. Sebab dia biasa tengok orang. Dia biasa tengok orang. Cuma cara kita kadang-kadang pengasingan tu lah, mengasingkan saf. Yang ni tak perlulah, yang ni kita kena baiki balik. Masukkan mereka dalam saf sama dengan orang dewasa. Mak ayah dia kena guide dia supaya dia tak melia ke lain. Tujuan ialah untuk dia tengok. Sebab usia-usia ni ialah usia dia memerhati dan dia tangkap simpan dalam kepala dia. Ini ialah pendidikan awal. Okay. Kemudian kata Nabi, dan jika mereka enggan salat setelah usia mereka mencecah 10 tahun, pukullah mereka. Pukul dengan pukul lembut lah tu. Pukulan kasih sayang yang tidak menyakitkan. Juga asingkan tempat tidur antara mereka. Yang ni pun bahaya. Pengasingan tempat tidur ni penting. Tambah-tambah adik-beradik yang jantina berbeza. Kalau dua beradik, seorang lelaki, seorang perempuan, yang ni kena beri perhatian. Sebab memang saya ada terima satu kes sumbang mahram ni. Kerana apa? Kerana tak kisah. Tidur sekali, usia dah belasan, dah balik dah pun. Abang dia dengan adik dia boleh tidur sekali. Perempuan, lelaki perempuan. Tak boleh. Ini kena jaga lampak ni. Dia kena jaga sebab syaitan dia tidak kalis kepada adik-beradik pun. Dia boleh bagi macam-macam idea dan macam-macam bisikan. Yang ni kita kena ada, orang kata apa, batasan ataupun sempadan. Jangan pula anda salah faham berkenaan maksud pukul dalam hadis ini. Ia cuma pukulan didik yang ringan seperti jentik bahu atau pulas telinga, bukannya pukulan kasar yang meninggalkan parut fizikal atau emosi. Batas pukulan ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang lain, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi kata, la yujladu fawqa 10 jaladat illa fi haddin min hududillah. Jangan dipukul satu orang itu melebihi 10 kali sebatan. Rotan lah tu. Yajlid tu maksudnya, yujlad tu maksudnya ialah rotan. Rotan yang biasa, bukan rotan macam orang buat hukuman sebat di penjara tu, bukan. Yang tu memang kecai lah kalau kena. Ini rotan biasa. Rotan biasa. Okay. Kecuali ketika melaksanakan satu hukuman yang ditetapkan Allah, seperti 80 sebat bagi penuduh tanpa bukti dan 100 sebat bagi penzina yang belum berkahwin. Ini ialah hukuman syar'i lah. Kalau tuan-tuan tengok prosiding pelaksanaan rotan syar'i ni pun dia tak berat. Biasanya kalau satu orang tu dia kena hukuman rotan ni, hukuman rotan untuk pesalah bagi jenayah syar'i ni, rotan tu dibuat dalam mahkamah tu je. Dia bukan macam pesalah-pesalah sivil ni yang dia buat di penjara tu. Yang tu memang berat, yang tu boleh berkecai. Yang tu memang memerlukan kepada ilmu khusus bagi tukang sebat tu. Saya memang banyak kali, orang kata apa, tengok apa nama ni, bukan tengok orang kena sebat lah, tengok dia punya tu je lah, contoh je. Waktu kerja di Jabatan Mufti dulu, kuliah dalam pusat correctional di Perlis ni, memang dia orang ada tanya, ustaz nak tengok? Tapi dia kata tak payah tengok kot. Biasa kalau tengok, balik tak lalu makan. Entah kenapa saya tak, tapi ada kawan saja yang tengok, dia memang tak lalu makan. Dekat 2 minggu tak lalu makan. Sebab dia kata kawan yang sebat tu seorang pegawai penjara yang didatangkan khas daripada Kedah, penjara pokok sana. Memang dia berpengalaman dalam sebat ni. Sebat ni dia tak berapa mahal bayaran dia. Kalau saya tak silap, satu sebatan RM1 je allowance dia. Yang mahal ialah
gantung. Satu kepala 1,000. Bayar RM1,000 Malaysia upah kepada orang yang buat kerja gantung ni. Tapi sebat ni okeylah, kalau dia dapat sebat 30 sebatan ke atas, baloi lah. Tapi kalau setakat 6 sebatan, 7 sebatan tu RM6. Kalau saya tak RM1 ataupun RM10 macam tu, tapi tak mahal lah, tak semahal gantung. Okey. Cuma dia kata waktu dia tengok tukang sebat ni, dia sebat clean, cantik sebatan ni. Macam mana? Dia sebat susunan di punggung kawan tu, pungkok kawan tu online, duduk pada line yang betul. 6 sebatan cantik, 6. Nampak 6 tu. Dia kata sebatan pertama dia tak bunyi apa-apa. Dia tak, orang kata apa, tak meraung. Sebatan kedua dia dah panggil mak ayah dia dah. Sebatan ketiga baru dia kenal Tuhan dia. Sampailah habis. Dia ada orang-orang yang sebat ni dia buat 6. Tapi yang lebih mengerikan, yang jenis berpegang pada kaedah satu tempat je. Yang satu tempat ni dia perik sikit. Sebab contoh kalau kena 12, dia akan makan isi pungkuk tu. Maknanya kalau kita tengok yang tu, kita ambil pen ni, kita selit dekat pungkuk dia, tak jatuh pen ni kita. Dia masuk elok. Sebab apa? Dia macam ada satu longkang ada situ. Yang tu perik lah kena yang tu. Tapi dia ada lah akta-akta dia bukan semudah sebab macam tu. Yang ni bukan sebatan syar'i. Tapi kena puas hati lah. Kena tu puas hati. Tapi biasanya yang kena ada juga yang mengulanginya lagi. Cuma nak katanya yang ni bukan daripada apa yang dibahaskan dalam hadis ni lah. Yujlat ni maksudnya lah rotan biasa sahaja. Okey. Muka surat 162. Pernahkah kita terfikir mengapa kata ganti nama doa dalam ayat 6 surah Al-Fatihah yang menjadi rukun salat didatangkan Allah Ta'ala dengan lafaz jamak, iaitu plural atau ramai? Mengapa Allah Ta'ala sebut ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukilah kami dengan jalan yang lurus, bukannya lafaz individu, iaitu ihdinis siratal mustaqim, tunjukilah saya ke jalan yang lurus. Antara signifikannya adalah satu ingatan kepada kita supaya turut mendoakan semua muslimin agar dilimpahi petunjuk daripada Allah. Kita doa supaya semua orang Islam dapat petunjuk, dapat hidayah untuk menjaga salatnya. Ini penting. Waktu kita salat ni, kita sedang mendoakan orang lain yang salat lambat, termasuklah yang masbuk, termasuklah yang salat di hujung-hujung waktu, dan lebih teruk lagi yang tak salat. Sebab tu saya selalu sebut, Islam, umat Islam ini memerlukan doa. Sangat memerlukan doa. Waktu kita berdoa, kita ingatlah pada orang lain supaya mereka semua duduk dalam satu sifat nak mengagungkan salat. Tuan-tuan boleh bayang pemimpin-pemimpin umat Islam dulu, satu nyawa Islam yang diganggu gugat, satu batalion turun. Sebab tu kalau kita tengok Al-Mu'tasim, Khalifah Al-Mu'tasim terkenal dengan satu cerita. Satu orang perempuan Islam ditawan di kawasan yang jauh daripada kawasan dia duduk. Kena kacau dengan Rom kacau satu orang perempuan Islam. Dia katakan perempuan tu daripada keturunan Ahlul Bait, dia syarifah. Waktu dia kena kacau jauh tu, bukan dekat dengan kawasan Mu'tasim, jauh. Dia kena kacau tu, dia sebut, "Wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, mana kamu tolong aku? Aku kena kacau ni dengan tentera-tentera Rom Parsi ni." Saya tak pasti Rom ke Parsi. Cuma tempat tu nama dia Amuria. Tempat yang dia kena kacau. Orang Islam kawasan tu tak mampu nak buat apa sehingga hantar utusan ke Mu'tasim. Sampai surat tu pada Mu'tasim, Khalifah Mu'tasim ni. Mu'tasim kata, "Labbaiki, aku menyahut seruanmu." Digerakkan kumpulan tentera Islam ni menakluk kota Amuria, dikepung 6 bulan untuk satu perempuan tu saja. Izzah, kemuliaan orang Islam. Kerana apa? Kerana salat je. Kerana salat. Sebab tu hari ni kita tengok negara-negara orang Islam bergolak apa semua, pemimpin-pemimpin negara-negara Islam tiada action yang begitu aktif bila mana ada isu. Mungkin ada, tapi taklah kuat sangat.
Kerana apa? Kesatuan salat tu kurang. Kesatuan salat tu kurang. Sebab tu benda ni penting. Sebab tu para ulama dulu membahaskan pemimpin tertinggi mereka lah imam-imam kepada imam salat rakyatnya. Benda ni mustahak. Sebab Nabi mencontohkan sebagai pemimpin tertinggi, Nabi selalu ambil berat tentang benda ni. Nabi selalu ambil berat. Jadi solution dia ialah baikilah balik salat. Kita akan tengok perubahan akan berlaku tanpa kita perlu overthinking sangat macam mana nak ubah ni, sebab kita tak mampu nak ubah hati orang, melainkan Allah Ta'ala yang menggerakkan hati mereka-mereka ni untuk berubah. Okey. Kemudian apa lagi dia sebut? Selain itu, salat adalah warisan para nabi dan orang saleh. Sekiranya kita telusuri dalam Al-Quran, para nabi digambarkan Allah sebagai hamba yang bernafas dengan oksigen salat. Ada beberapa dalil yang dia bawa sini. Okay. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Zakaria, Maryam, Shu'aib, Ismail, Nabi Muhammad sendiri. Okay. Kalau kita nak buka satu-satu, kita buka apps Quran, kita akan tengok. Okay. Nabi Ibrahim, dua tempat dalam surah Ibrahim dia menunjukkan salat tu begitu berpengaruh untuk diri dia. Okay. Kita buka surah Ibrahim. Surah Ibrahim ayat yang ke-37. Allah Ta'ala sebut pada ayat 37 dalam surah Ibrahim ni, Allah Ta'ala kata, Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi dhar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Wahai Tuhan, jadikanlah mereka ini mendirikan salat. Doa tentang mendirikan salat. Itu 37 surah Ibrahim. Okay. Surah Ibrahim ayat yang ke-40 dalam surah yang sama. Apa permintaan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim minta pada ayat yang ke-40, tadi kita dah jumpa ayat ni, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Itu. Okay. Kemudian yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa pada surah Taha ayat yang ke-13. Surah Taha ayat yang ke-13, kita tengok apa Nabi Musa sebut. Nabi Musa sebut pada ayat yang ke-13, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Tuan-tuan kena baiki, itu ayat 14 bukan ayat 13. Ayat yang 14. Okey. Wa aqimis salata li dhikri. Nabi Isa dalam surah Maryam ayat 30 sehinggalah ayat yang ke-31. Surah Maryam ayat yang ke-30 sehingga 31 kita tengok. Apa Allah Ta'ala sebut? Ayat yang ke-30 surah Maryam, qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salah. Direct sebut. Maknanya Nabi Isa kata, dialah Tuhan yang telah mewasiatkan kepadaku untuk salat, waz zakah, dan juga menunaikan zakat, ma dumtu hayya, selama mana aku masih hidup. Okay. Kemudian Nabi Zakaria, surah Ali Imran, ayat yang ke-39. Ali Imran 39, Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-39, fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka telah dipanggil oleh malaikat dalam keadaan dia sedang bersalat di mihrab dia. Keadaan Nabi Zakaria. Dan lain-lain lepas pada itulah, saya tak sempat nak sebut semua. Cuma saya nak katanya ialah semua dalil-dalil yang dia bawa ni menunjukkan para Nabi dan Rasul memang menjadikan salat sebagai hubungan yang paling kuat. Para ulama bahas, salat apa yang Nabi-Nabi ni duk buat? Selain daripada salat fardu yang memang difardukan untuk Nabi tu, macam umat Nabi Muhammad salat fardu 5 waktu sehari semalam ni, antara salat yang ditunaikan oleh Nabi-Nabi, bukan Nabi Muhammad je, Nabi-Nabi mana pun, dia panggil salat tatawwu'. Yang ni kita pun boleh buat. Salat tatawwu' ni apa dia? Salat yang tak terikat dengan apa-apa pengkhususan. Kita rasa tak sedap hati, kita rasa macam kita ni lalai apa semua, bangkit salat. Ada orang dia kata ni salat taubat. Boleh lah, tapi yang pastinya ianya lah salat sunat mutlak umum. Ada apa-apa salat. Jadikanlah salat itu ialah satu tempat yang paling best untuk kita lepaskan segala apa yang runsing. Ambil waktu salat. Kita akan dapat lihat suasana ataupun keadaan yang berlaku, vibe sekeliling kita ni akan berubah. Diri kita tu. Okey.
Percayalah, apabila Allah Azza wa Jal sudah hilang daripada jiwa dalam kitaran 5 waktu sehari, nafsu dan syaitan akan mengisi kekosongan itu. 163, muka surat 163, surah Maryam ayat 59, Allah Ta'ala sebut fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'ash syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian mereka diganti oleh keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu. Ni zaman kita ni tuan-tuan, kita boleh tengok generasi muda kita ni dibuai oleh syahwat yang liar. Masalah sosial apa yang berlaku? Banyak. Macam-macam masalah sosial yang kita tak pernah dengar pun dulu, sekarang ada orang muda duk buat. Kerana apa jadi macam tu? Kerana adha'us salah. Poin dia ialah mencuaikan sembahyang. Tuan-tuan kena garis bawah perkataan mencuaikan tu. Mencuaikan ni dia bukan hanya meninggalkan, tapi tidak menjadikan salat itu sempurna. Contoh kita sebut tadi, tidak salat pada awal waktu, salat di akhir-akhir waktu. Yang ni contoh mencuaikan salat. Benda ni mustahil. Lepas tu salat lebih-lebih kurang, tiada persediaan. Ini ialah benda yang memang kita kena ubah. Sebab tu saya kata memprioritikan salat ni ialah orang tu dia tahu, dia bangkit pagi subuh ataupun sebelum subuh ataupun malam ni habis isyak ni, tuan-tuan dah plan dah esok subuh nak bangkit pukul berapa, nak buat apa sebelum salat subuh, sebelum pergi masjid, masjid mana nak pergi, nak pakai baju apa, kalau jemaah perempuan dia nak pakai telekung warna apa, air wangi apa dia nak letak. Ini semua dia dah fikir, sebab benda ni perlu dalam persediaan salat ni. Macam mana kita buat dekat anak-anak kita nak sekolah hari Isnin, baju dah setrika siap, malam Ahad tu apa-apa semua. Begitulah kita dalam salat pun macam tu. Maknanya esok ni subuh, zuhur, esok hari Sabtu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, aku nak salat di mana? Jawapannya dah ada malam ni. Pukul berapa aku nak sampai di masjid? Kalau aku sampai masjid awal, aku nak buat apa? Aku nak nyembang orang ke? Ataupun aku nak mengisi waktu? Kalau tuan-tuan boleh buat macam ni, tuan-tuan percayalah, kejayaan-kejayaan dunia akan mengikut di belakang tanpa ungsing. Tak payah ungsing. Termasuklah kita risau terhadap zuriat kita. Anak saya belajar negeri jauh-jauh ni, risau betul lah. Kalau tuan-tuan jaga salat, salat tuan-tuan itulah yang akan menjadi saksi penjagaan Tuhan untuk anak-anak di sana. Demi Allah saya percayalah, demi Allah, benda ni pasti berlaku. Pasti akan berlaku. Tak payah pusing pada benda ni. Kita jaga hak Tuhan. Kita baca surah Kahfi hari Jumaat. Nabi suruh kita baca surah Kahfi. Antara benda yang kita bertemu dalam surah Kahfi ni ialah cerita Nabi Khidir dengan Nabi Musa pebetul balik tembok untuk jaga harta anak yatim yang Tuhan kata fakana abuhuma salihah. Anak yatim ni dia dulu ayah dia, mak dia orang saleh. Dengan sebab mak dan ayah dia saleh, kami jaga harta dia, orang tak ambil. Anak dia mesti akan dapat harta tu. Maknanya Tuhan jamin bahagian daripada kelangsungan keberkatan kepada zuriat akan datang. Jagalah salat. Jagalah salat, kita akan tengok banyak benda-benda yang kita rusing, risau, kita rasa macam mana nak buat, nak bagi ubah. Ubah yang tu dulu. Ubah yang tu dulu. Ubah yang tu dulu, Allah Ta'ala uruskan yang lain. Sebab ini janji dia. Ini janji dia. Ini janji. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah Az-Zukhruf Tuhan sebut, dalam surah Taha Tuhan sebut, banyak kali Tuhan sebut pengurusan kehidupan ni kamu boleh urus, tapi kamu risau tu sikit, jangan risau banyak. Yang kamu kena risau ialah perjanjian kamu dengan aku sebagai hamba. Ingat, perjanjian kita dengan Tuhan ni sebagai hamba. Sebab tu kita nak pergi musafir mana-mana pun ada plan untuk salat. Selain daripada tentatif nak pergi berjalan di mana, nak singgah kedai mana, nak makan kedai mana, dalam tentatif musafir ini juga ialah kenali masjid-masjid mana yang kita nak pergi. Ada preparation. Saya nak jamak ataupun qasar di masjid ni. Dah buat carian di Google, pukul berapa nak sampai, waktu salat kawasan tu nak sampai. Kalau kita cermelang dalam bab ni, kecemerlangan dunia akan menyusuli tuan-tuan. Kadang-kadang kita tak perasan pun, macam mana benda ni aku boleh dapat, kerana kita dah jaga bahagian tu. Ini benda yang kita kena sama-sama baiki untuk diri saya sendiri dan juga untuk semua yang dengar pada malam ni. Kita sama-sama baiki, kita akan tengok perubahan masyarakat, perubahan dalam komuniti orang Islam.
Kemudian apa lagi yang disebut situ? Sedangkan orang yang kekal salat pun masih terdedah kepada dosa. Bayangkan orang yang tidak kenal salat. Orang yang salat adalah orang yang kenal Tuhan mereka. Mereka sedar kekurangan dan kelemahan diri apabila melakukan dosa, kerana mereka masih dalam kitaran penyembahan kepada Allah 5 kali sehari. Cuma nak sebutnya ialah salat akan menjadikan satu orang tu boleh dapat jaga diri dia daripada perkara-perkara mungkar, perkara-perkara fahsyat, dengan sebab dia ada perancangan terhadap salat dia. Masuk waktu ke? Sikit lagi. Seminit ni 10 saat. Kita tunggu sekejap bagi azan, lepas tu saya buat kesimpulan sikit. Okey, sikit lagi tuan-tuan. Kita tengok muka surat 163 tu, dia datangkan dalil daripada ayat 45 surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala sebut, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah serta ikutlah wahai Muhammad apa yang diwahyukan kepadamu daripada Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah Ta'ala itu lebih besar faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Ayat ni jelas sebut fungsi salat. Macam saya sebut tadi, orang yang mengutamakan salat, memprioritikan salat, memang dia tak akan ada peluang untuk terlibat dengan fahsyat dan mungkar. Macam mana dia nak terlibat dengan fahsyat dan mungkar kalau dia duduk terfikir, sejam lagi nak zuhur, setengah jam lagi nak zuhur, 20 minit lagi nak asar. Dia tak sempat nak fikir benda lain bila mana dia jaga benda tu. Tapi kalau dia salat ujung, dia salat dah nak habis waktu dah, memang dia akan ada masa untuk buat benda-benda tu. Sebab tu ini benda yang kita kena jaga. Okay. Kemudian muka surat 164 dia datangkan lagi satu dalil, surah Taha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu serta umatmu mengerjakan sembahyang, dan hendaklah engkau tekun bersabar menunaikannya. Yang ini khusus bagi orang lelaki ni. Wastabir itu berat kepada orang lelaki. Sebab apa? Sebab orang lelaki lepas pada dia salat di rumah, menjadi satu sunnah untuk dia repeat balik salat ni dengan isterinya dan anak-anaknya di rumah nanti. Yang ni tak wajib, dia sunat, tapi orang boleh buat, dia hebat. Sebab isteri dan juga anak-anak mereka pun mengharapkan pahala berjemaah yang 27 kali ganda tu. Sebab dia ada khilaf di kalangan para ulama, kalau dia orang buat seorang di rumah, dia orang akan dapat 25. Ni perempuan. Laki dia buat seorang kat rumah, dia dapat satu je lah. Perempuan kalau dia buat seorang di rumah, dia dapat 25. Ada hadis tentang dapatnya salat bagi orang perempuan ni 25 pahala. Tapi kalau dia buat dengan suami dia, dia dapat tambahan lagi 2, 26, 27 dia dapat. Sama macam suaminya salat di masjid, dapat 27. Jadi kalau orang yang nak membantu isterinya untuk mendapat pahala lebih, membantu anak-anak perempuan dia, ini untuk anak perempuan dan juga isteri lah. Anak lelaki kena ajak sekali datang masjid sebenarnya. Kena ajak sekali. Sebab kita nak masuk syurga, nak masuk ramai-ramai. Pergi bercuti pun, kita pergi bercuti ramai-ramai. Bawa semua family, bawa semua sekali. Syurga pun nak masuk ramai-ramai. Jadi nak masuk ramai-ramai ni kena buat kerja ramai-ramai. Jadi itu benda. Okay, jadi sebab tu ayat ni sebut wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruh isteri kamu, keluarga kamu salat dan sabar. Sebab apa sabar? Perkataan sabar tu guna wastabir. Berat sebab dua kali buat. Dua kali buat. Okey. La nas'aluka rizqan. Memang bila mana satu orang tu salat menyebabkan sempitlah waktu dia nak cari rezeki. Tapi Tuhan kata la nas'aluka rizqan. Kami tak minta pada kamu rezeki. Nahnu narzuqu. Kami yang beri rezeki. Kami yang beri. Wal 'aqibatu littaqwa. Kesudahan yang baik bagi orang yang bertakwa. Yang dapat faham ialah orang bertakwa. Okey. Yang terakhir satu lagi untuk kita habiskan buku kita ni, muka surat 165, hadis yang dibawa oleh penulis iaitu hadis riwayat Ahmad daripada Abdullah bin Amru. Nabi kata annahu dzakara as-salata yawman faqala man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najah. Nabi sebut tentang salat
kata Abdullah bin Amr bin Al-As, Nabi kata siapa-siapa yang menjaga salatnya, maka salat itu akan menjadi cahaya, nuran, burhan, petunjuk, wa najatan, dan juga kejayaan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa man lam yuhafiz 'alaiha, siapa-siapa yang tak jaga salat, iaitu yang cuaikan, yang tinggalkan, lam yakun lahu nuran, salat tu tak akan menjadi cahaya, tak akan menjadi petunjuk, tak akan menjadi bukti amal salehnya, dan juga tak akan dapat kejayaan pada hari kiamat. Bahkan lebih teruk, mereka akan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Ini ancaman Nabi sebut. Ini ancaman. Okey. Dan muka surat 166 yang terakhir, dia sebut ketika menghuraikan hadis ini, para ulama menyatakan orang yang bakal dibangkitkan bersama mereka berempat kerana meninggalkan salat disebabkan harta, kuasa, pangkat dan perniagaan. Ini 4 elemen yang melalaikan manusia sehingga dia cuaikan salat dia dan juga dia tinggalkan salat dia. Jadi sibuk tara mana pun, kita taklah sekaya Abdul Rahman bin Auf, taklah sekaya Uthman bin Affan yang harta boleh tahan sampai 1000 tahun. Sibuk tara mana jawatan kita pun, kita taklah sehebat Nabi Sulaiman yang memang menjaga semua. Dia bukan setakat jaga orang, dia juga haiwan dan binatang semua dalam jagaan dia. Jadi kita fikir-fikir, kita renungi balik masalah yang dihadapi dalam hidup, kerana kebanyakan benda yang datang ni datang daripada salat yang tidak diurus dengan baik. Jadi selesainya buku kita ni, tuan-tuan boleh balik tengok, belik balik bacaan-bacaan untuk kita upgrade solat kita, supaya kita dapat jadi orang yang betul-betul man yuhafizu 'ala salat, menjaga salatnya. Salat yang sempurna, salat yang memberi cahaya, salat yang memberi nur, salat yang memberi burhan dan juga memberi kejayaan di akhirat. Berpada kita situ pada malam ni, selesailah kita buku bacaan pelik dan ganjil dalam salat. InsyaAllah minggu depan kita akan sambung 40 hadis dosa muamalat dan keuangan Islam sebagai perbahasan baru kita menggantikan buku ni. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.